raya kali ini, pilihan raya negeri ini saudara. Memang bibit-bibit kemenangan di Kedah itu jelas, tetapi kita masih lagi tidak boleh mengatakan kita boleh menang kerana kita yakin rakyat akan buat keputusan. Begitu juga di negeri Selangor. Tapi mereka yang berada di Perikatan Nasional sudah pun melangkaui, sebab itu saya kata jangan buat kerja Tuhan. Mereka sudah begitu yakin di Selangor boleh dapat 33 kursi untuk membentuk kerajaan. Saya menung sebenarnya saudara bila mendengar kenyataan dari Perikatan Nasional bahawa mereka mampu untuk mendapat 33 kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri Selangor. Saya cuba kira saya bermula daripada Rawang lagi saya, daripada Ulu Selangor, bawalah sampai ke Kajang, ke Bangi. Mana datangnya 33 kursi? Saya hairan. Memang, kerana saudara, saya perlu jelaskan bahawa pengaruh PAS di negeri Pantai Barat ini tidaklah sehebat di negeri Pantai Timur. Ini kena ingat. Dan Perikatan Nasional mereka merasakan bahawa mereka mampu untuk menggugat kerana adanya dukungan daripada PAS. Bagi saya ini hanyalah sekadar mimpi. Sebab di Selangor contohnya, itu hari saya dah bercakap, ingat 2 malam lepas dalam satu live saya dengan Datuk Laksani, saya telah melontarkan bagaimana Datuk Sri Sanusi hadir ke majlis di Selangor. Dia membangkitkan kenapa anak Selangor tidak meletakkan anak Selangor sebagai calon menteri besar. Saya kata Selangor ni boleh katakan semua orang merasa dia orang Selangor. Sama ada dia datang dari Kelantan ke, dia datang dari Johor ke, sebab Selangor adalah lembah Kelang, lembah tempat penghidupan, dan warga Selangor berbeza dengan warga di negeri lain. Jauh beza. Warga yang tinggal di Selangor, pemikiran mereka jauh berbeza. Mereka tidak meletakkan soal kenegerian. Sebab ini kalau kita mewujudkan macam mana Ahmad Muhammad Datuk Sanusi menolak persoalan ataupun melontarkan percaturan kononnya bahawa Selangor itu mesti dipimpin oleh anak Selangor, ini berbalik-balik pada perpecahan Melayu dululah saudara. Sebelum tertubuhnya UMNO, saat-saat kita nak menuntut kemerdekaan, kita dipecah-pecahkan. Melayu Selangor, Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, Melayu Johor, Melayu Pulau Pinang, Melayu Perak. Kita tak sekata. Sebab itu waktu itu British mudah memerintah kita. Tapi bila kita satukan Melayu itu di bawah satu gagasan macam UMNO saudara, maka kesatuan Melayu itulah yang menghasilkan kejayaan kita untuk mencapai kemerdekaan. Tapi bila Datuk Sri Sanusi melontarkan kenyataan, kenapa Selangor tidak dipimpin oleh anak Selangor? Memanglah dia merefer pada Datuk Seri Amiruddin. Sebab Amiruddin Syahri dia asalnya daripada negeri Johor. Tapi apakah itu jadikan sebagai satu alasan mesti datang dari Selangor dan cuba diwujudkan politik kebencian dan kenegerian? Bagi saya ini sesuatu yang agak bahaya saudara. Saya haraplah supaya pemimpin-pemimpin politik janganlah kita mencetuskan kebencian. Jangan kita tanam sebagaimana kenyataan Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Janganlah didogmakan, jangan diteruskan. Kita suntik pemikiran anak-anak muda kita dengan politik kebencian. Tanamlah mereka dengan sesuatu yang lebih baik untuk membangunkan negara dalam kita menghadapi cabaran dunia sekarang ni saudara, yang semakin dalam keadaan yang tidak menentu ekonominya. Saya bagi contoh, minta maaf jangan marah saudara. Saya bagi contoh macam parti Berjasa ke ataupun parti Pejuang. Orang tak pandang pun dah, orang tak bercakap pun. Saudara, sesekali aja kita dengar presiden yang kena balon. Tapi antara pembangkang yang banyak dilanyaknya adalah UMNO. Dan mereka pula tidak pula berani untuk menyantuni tentang parti keadilan. Kerana mereka pernah berada bersama dengan keadilan yang agak tempoh masa yang panjang. Ini kena jelas saudara. PAS pernah bersama dengan keadilan, menubuhkan dalam pilihan raya untuk menolak kemarahan UMNO Barisan Nasional satu ketika dulu. Yang hampir-hampir saja UMNO Barisan Nasional boleh menang. Tapi dengan keberadaan keadilan, mereka mampu meraih kemenangan. Dan PAS juga mempunyai sejarah yang panjang bersama dengan Parti Keadilan. Sebab itu gamaknya pemimpin PAS tidak ramai yang membalun Parti Keadilan. Yang memang kita nampak saban hari adalah cerita tentang Presiden Keadilan. Tak ada pula kita dengar pemimpin PAS balun saudara
Datuk Seri Mat Sabu, tak dengar pula saudara. Tetapi pemimpin UMNO ni habis. Lebih-lebih lagi tentang Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, menteri-menteri UMNO, memang kena balun. Jadi mereka memusatkan. Sebab itu dulu pilihan raya 2018, yang ke-14 dulu saudara, mereka menjadikan Najib sentrik. Mereka memusatkan serangan supaya sedap bercerita. Bila naik aja pentas politik, balun Datuk Seri Najib. Tak hingga macam-macam lah diwujudkan saudara. Kemudian pada pilihan yang lalu, mereka mengalihkan daripada Najib sentrik kepada Zahid sentrik. Sudahlah pula kes mahkamah itu dilabun sebanyak-banyak mungkin. Cuma sekarang ini mereka nak halakan ke mana? Saya yakin pimpinan Perikatan Nasional juga mereka dalam keadaan tercari-cari nak menghala serangan kepada siapa kali ini. Sebab pertandingan kali ini antara parti-parti dalam komponen kerajaan perpaduan menentang dengan Perikatan Nasional. Siapa yang akan menjadikan center of centric? Tuan Muhammad Harmi, saya yakin nak jadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai topik serangan. Saya rasa mungkin mereka tak berupaya. Kerana sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim libas, kelang kabut dia orang. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah bersama-sama dengan PAS. Mereka pernah berada dalam Parti Keadilan di Selangor. Lama juga. Jadi esko dan sebagainya. Sekarang ni macam mana? Agak menarik saudara. Saya melihat bahawa pilihan raya kali ini, siapakah yang akan dijadikan calon untuk dijadikan political centric ataupun pusat politik untuk dibalun agar mereka dapat menagih yakin rakyat. Nak balun UMNO tak fair sebab mungkin UMNO akan bertanding di beberapa kawasan bukanlah sebagai majoriti. Mungkin di Kedah tu mungkin banyak kursi pada UMNO, maka UMNO lah jadi tumpuannya. Tapi apakah mereka boleh menafikan orang macam keadilan dan amanah? Begitu juga macam di Pulau Pinang. Sebab mereka juga pernah bersekongkol dalam parti mentadbir Pulau Pinang dengan bersama dengan DAP. Jangan lupa saya. Begitu juga di Selangor. Saya tak tahu apakah sentrik kali ini. Apakah Zahid sentrik? Apakah Anwar sentrik? Apakah Rafizi sentrik? Apakah Mak Hassan sentrik? Ini saya tak tahu. Kenapa saya sebutkan 4 nama tadi ialah Presiden dengan timbalan Presiden. Presiden keadilan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Presidennya Rafizi. Yang dulu dengan dia punya Evoke grupnya melayari ke seluruh negara, saudara. Bercerita, macam-macam berkempen. Apakah kali ini Rafizi akan tentulah dia tak akan menyerang UMNO. Sebab dah jadi sahabat. Begitu juga UMNO, Presidennya Zahid Hamidi dan Datuk Seri Mak Hassan. Tentulah kita tak akan memperkatakan tentang Parti Keadilan, Parti Amanah maupun Parti DAP. Ini agak menarik, tetapi yang pasti adalah perbalahan antara Parti Peribumi Bersatu Malaysia dengan PAS. Yang saya nampak yang jelas, maka sejak tiadanya Muafakat Nasional, tak ada lagi dah. UMNO tidak ada, never turning back. Antara UMNO dengan PAS tidak ada lagi untuk tidak akan berpaling. Tidak mungkin ku berpaling dengan PAS kerana merasakan pedihnya apabila kita mewujudkan Muafakat Nasional, akhirnya kita dikhianati. Itu keadaannya saudara. Jangan lupa dengan Muafakat Nasional, UMNO, saya nak ulangi juga, waktu saat berlakunya langkah Sheraton, masa itu saat itu UMNO tegas. Datuk Seri Zahid mengatakan kita menuntut supaya diadakan pilihan raya ketika itu saudara. Supaya nak dipulangkan balik pada rakyat. Tetapi apabila Presiden PAS, kerana kita berada dalam Muafakat Nasional waktu itu, mahukan agar waktu tu mula-mula tu dia sokong Dr. Mahathir. Saya ingat lagi saudara, peristiwa itu berlaku waktu itu UMNO sedang mengadakan retreat di Janda Baik. Ini waktu langkah Sheraton. Mungkin banyak orang tak tahu, saya perlu mengulangi lagi. Mungkin ada dah tahu, saya perlu mengingatkan bagaimana waktu Azmin Ali dan kumpulannya melakukan langkah Sheraton dan PAS menekankan supaya disokong Dr. Mahathir. Itu yang UMNO fikir, okeylah, atas nama setia kawan kita bersetuju. Tapi akhirnya Dr. Mahathir letak jawatan dan naiklah Tan Sri Muhyiddin pun disokong oleh PAS.
dan atas nama semangat setiakawan. UMNO awal-awal lagi, kalau saya dengar pencerahan saya sejak langkah Syaraton lagi, tuntutan UMNO jelas. Waktu itu kita nakkan pilihan raya. Dan selepas Tan Sri Muhyiddin berundur diri, UMNO tekal lagi nakkan supaya diadakan pilihan raya. Tetapi masih lagi parti Perikatan Nasional dengan PAH apa semua mengangkat Datuk Seri Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu sejarahnya. UMNO tidak berhenti sebab kita merasakan untuk memulangkan kuasa pada rakyat. Soal rakyat terima atau tidak itu soal lain, saudara. Pimpinan UMNO kita merasakan bila kita serah kuasa kepada rakyat, terpulanglah.